Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, sebelum anda menyaksikan video saya dengan lebih lanjut, pertama sekali izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi sebagai Nur Natasha binti Ibrahim, anak kelahiran Bumi Kelantan dan menempat di Ketereh, Kota Baru. Anak bongsu daripada 8 orang adik-beradik dan daripada option bimbingan dan kaunseling. Bagi menyiapkan tugasan 3 bagi kursus PBKK 3392 Inovasi Digital dalam Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling, memerlukan saya untuk menghasilkan satu video berdurasi selama 45 minit bagi mempersembahkan hasil projek inovasi digital yang telah dibina. Projek inovasi ini dicipta dengan mengambil kira semua kriteria yang telah dinyatakan dalam tugasan 2. Secara umum, produk yang telah saya hasilkan ini memfokuskan perkhidmatan bimbingan kepada pelajar-pelajar yang mengalami masalah dalam pembelajaran. Seperti yang kita tahu, kemahiran membuat nota merupakan salah satu kemahiran yang dapat membantu pelajar dalam pelajaran. Penggunaan peta minda dalam membuat nota memudahkan pelajar dalam pembelajaran dan merangsang kemahiran berfikir aras tinggi. Kemahiran ini menggabungkan beberapa kemahiran lain seperti kemahiran membaca, kemahiran menganalisis, kemahiran menulis, kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Oleh itu, secara tak langsung, ia dapat membantu individu untuk kuasai beberapa kemahiran lain dalam satu-satu masa. Selain itu, menurut Terkel J. and Peterson 1982 dalam Rosinah Edini 2015 bahawa mencatat nota juga membantu pelajar memberi tumpuan dan mengingat apa yang disampaikan oleh guru. Di sini saya dapat simpulkan bahawa banyak faedah dan kebaikan yang diperoleh hasil daripada produk inovasi yang saya bina jika produk ini dimanfaatkan dengan baik oleh setiap individu, terutamanya warga sekolah lah, dan dapat dikomersialkan di pasaran bagi membantu masyarakat luas secara lebih luas. Sekian sebentar tadi pengenalan ringkas mengenai projek inovasi digital yang telah saya hasilkan. Terima kasih kerana masih sudi bersama saya. Oleh itu, izinkan saya untuk bercerita serba sedikit mengenai poin-poin penting yang saya akan cuba sampaikan dalam video ini. Iaitu, untuk slide seterusnya, saya akan bercerita mengenai tajuk projek, bagaimana nama projek dipilih berdasarkan fokus dan sasaran utama dalam perkhidmatan bimbingan. Seterusnya, untuk 2.0 iaitu matlamat projek di mana faedah dan manfaat yang akan diperolehi oleh kanak-kanak jika produk ini digunakan secara efisien. Yang ketiga iaitu manual penggunaan bagi memperincikan langkah-langkah penggunaan produk ini. 4.0 fungsi hasil projek yang lebih kurang intipatinya dengan matlamat projek. 5.0 sumber inspirasi yang mengisahkan bagaimana saya mendapat idea yang menarik ini untuk diterjemahkan dalam bentuk produk digital bagi membantu masyarakat. 6.0 kaedah penilaian bagi melihat sejauh mana keberkesanan hasil penciptaan projek ini kepada orang luar serta warga sekolah sendiri. 7.0 cadangan penambahbaikan yang boleh diambil kira dalam mengubah suai produk ke arah yang lebih berkesan dan efektif kepada orang ramai. Tajuk projek yang dipilih dalam mencipta satu produk inovasi digital saya iaitu Learn Genius Hub. Projek ini memfokuskan domain kognitif yang mana murid perlu menguasai kemahiran belajar yang tepat dengan gaya pembelajaran mereka. Menurut Stewart and Flexity pada tahun 1992, mendefinisikan gaya pembelajaran sebagai keadaan pendidikan di mana murid-murid boleh belajar. Pendekatan gaya pembelajaran secara umum terbahagi kepada 3 aspek iaitu visual, auditory dan kinestetik. Kemahiran belajar pula merupakan cara yang paling efektif bagi pelajar belajar yang terdiri daripada pelbagai kaedah menurut Howard Batchelor 2009 dalam buku Learning Style, Concept and Evidence. Definisi bagi kemahiran belajar adalah proses untuk memperolehi teknik belajar sama ada dengan guru atau tanpa guru.
Terdapat pelbagai kajian dan pendapat terhadap kemahiran belajar yang telah diketengahkan. Menurut Abdul Razak Habib pada tahun 2002, kemahiran belajar merujuk kepada gaya pembelajaran yang merangkumi motif dan strategi tertentu yang diamalkan oleh pelajar bagi memperolehi hasil pembelajaran tertentu. Manakala menurut Dun dan Dun pada tahun 1992, telah menyatakan pelajar-pelajar yang mempunyai pencapaian akademik yang lebih cemerlang, lebih berdisiplin dan mempunyai sikap yang positif apabila mereka mempunyai teknik belajar yang berkesan. Justru itu, kaedah dan pendekatan kemahiran belajar yang lebih praktikal adalah wajar untuk diketengahkan kepada para pelajar. Projek Learn Genius Hub ini merupakan satu ekspedisi kreatif dalam pembelajaran yang menggunakan peta iThink sebagai satu kemahiran belajar yang difokuskan. Konsep yang diterapkan dalam produk ini adalah bermain sambil belajar dengan menggunakan permainan interaktif PowerPoint dan Canva. Ia merupakan aktiviti yang menggunakan peranti elektronik bagi membolehkan para murid terlibat secara proaktif dan meneroka benda baru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kepentingan permainan interaktif ini juga mampu menjadikan sesuatu pembelajaran itu lebih menyeronokkan, menarik serta berkesan. Menurut Maria Montessori pada tahun 1912, beliau menekankan bahawa kanak-kanak belajar sesuatu semasa kanak-kanak bermain dan belajar, iaitu dari persekitaran di sekeliling mereka. Guru juga harus merancang pembelajaran untuk kanak-kanak belajar dengan gembira agar mereka dapat berinteraksi dalam pembelajaran. Matlamat bagi penghasilan produk Learn Genius Hub ini adalah dapat membantu murid-murid yang mengalami masalah dalam pembelajaran dengan memperkenalkan kemahiran belajar yang bersesuaian dengan gaya pembelajaran individu. Gaya pembelajaran yang ditekankan pada kali ini adalah berkonsepkan visual di mana murid lebih banyak menggunakan kemahiran membaca, menganalisis serta kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif untuk mengenal pasti isi-isi penting semasa pembacaan dan menukarkan ayat-ayat panjang kepada bentuk poin-poin kecil dalam peta minda agar mudah dibaca dan mencari isi-isi penting dengan cepat. Hal ini kerana gaya pembelajaran visual ini banyak menggunakan deria mata dan lebih suka belajar melalui penglihatan, iaitu melihat teks yang sedia ada dan gemar belajar dengan gambar, gambar rajah, teks dan sebagainya. Orang yang mempunyai gaya pembelajaran ini cuma perlu menulis nota apabila tidak dapat mengingati sesuatu dan tidak memerlukan penerangan lisan daripada orang lain. Menurut Faridah Mahadid pada tahun 2022 mengatakan bahawa individu yang cenderung dengan gaya pembelajaran visual adalah mereka yang gemar dengan huruf, visual, gambar rajah dan objek maujud. Selain daripada itu, mereka yang cenderung dengan gaya pembelajaran ini gemar belajar dengan bantuan teks dan gambar. Mereka perlu mencatat nota bagi memudahkan mereka mengingati pelajaran yang diajar oleh guru. Mereka juga cenderung menghasilkan nota dalam bentuk peta minda. Menurut kajian yang dijalankan oleh Masela dan Subeketi, mereka mendapati bahawa murid yang memiliki kecenderungan gaya pembelajaran visual ini gemar dan selesa belajar di dalam kelas yang mana guru menggunakan pelbagai bahan dalam bentuk visual. Prestasi keputusan peperiksaan mereka juga tinggi kerana mereka lebih mudah memahami pengajaran guru yang dizahirkan dalam bentuk visual. Selain daripada itu, ketika proses pembelajaran, murid cenderung visual biasanya akan membuat lakaran semasa mencatat nota atau ketika mendengar guru memberi penerangan di dalam kelas. Mereka juga akan lebih memahami sesuatu penerangan jika penerangan tersebut disertakan dengan gambar. Bukan itu sahaja, murid ini juga lebih selesa jika guru dapat menerangkan atau menyelesaikan sesuatu masalah beserta dengan tunjuk cara. Mereka akan mudah menerima, menyusun dan mengaplikasi segala jenis maklumat dalam bentuk visual.
Individu ini juga lebih mudah untuk mengingati apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Jelas kita dapat tafsirkan bahawa kemahiran belajar menggunakan peta iting adalah salah satu cara yang bersesuaian dengan gaya pembelajaran visual yang menggunakan penglihatan semasa belajar. Oleh itu, dengan kesedaran ini amat penting untuk kita menggalas tanggungjawab bagi meningkatkan lagi kemahiran membuat nota murid-murid yang menggunakan gaya pembelajaran visual dalam kelas. Saya menyahut cabaran dan seruan ini dengan mencipta satu produk yang fokuskan kemahiran belajar menggunakan peta iting bagi membantu murid yang mempunyai gaya pembelajaran secara visual agar mereka dapat menjalani proses PDP dengan baik dan lebih berkesan serta memperoleh keputusan yang lebih memberangsangkan. Matlamat kedua pula iaitu untuk menerapkan kaedah pembelajaran yang berkesan dan bersesuaian dengan peredaran masa kepada para pelajar agar mereka dapat menguasai proses PDP dengan baik. Seperti yang kita tahu, negara kita sedang mengalami revolusi industri IR 4.0 di mana sektor pendidikan perlu mengalami perubahan seiring dengan perubahan semasa. Revolusi ini berorientasikan transformasi digital dalam pendidikan di mana bagi mencapai pencapaian setaraf dengan peringkat global. Justru itu, banyak usaha kerajaan yang dijalankan bagi menaik taraf jaringan rangkaian kesambungan internet di seluruh Malaysia. Dengan penghasilan produk ini dapat memperluaskan lagi penggunaan teknologi dalam sesi PDP murid dan sekaligus mempersiapkan diri murid bagi cabaran pada masa hadapan. Seperti yang dinyatakan di dalam akhbar harian pada Januari lalu tahun 2024 yang mana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bantu untuk naik taraf jaringan internet di 342 Institut Pendidikan Mara. Usaha ini menyumbang kepada pembangunan ekonomi digital negara. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hadirnya saya pada petang ini adalah untuk menceritakan sedikit mengenai manual penggunaan bagi produk Learn Genius Hub yang telah saya cipta. Pada langkah pertama, anda perlu menekan link Google Form yang diedarkan dan menjawab survey mengenai tahap penguasaan dan kefahaman anda terhadap peta iting. Sebelum itu, anda boleh membaca sedikit pengenalan dan arahan mengenai survey ini. Pada paparan ni anda boleh lihatlah. Yang pertama, Google Form ini menulis perkataan selamat datang. Di bawahnya dalam bentuk paragraf pendek iaitu kemahiran belajar perlu dikuasai dalam kalangan murid agar dapat memudahkan proses pembelajaran menjadi lebih mudah dan efektif. Jom sertai saya mempelajari konsep pemetaan minda yang merangkumi strategi pembelajaran yang berkesan. Sebelum pelajari dengan lebih lanjut, anda dikehendaki menjawab beberapa soalan di bawah yang menggambarkan sejauh mana kefahaman anda mengenai peta iting. Jadi di sini kita boleh lihat bahawa produk ini mengenai kemahiran belajar yang ingin diperkenalkan kepada para pengguna lah. Dan survey ini diadakan untuk tujuan menilai sejauh mana kefahaman ataupun pengetahuan sedia ada para pengguna mengenai peta iting. Jadi untuk Google Form yang diadakan ini terdapat 8 soalan yang dibina termasuk kolom untuk nama dan umur. Jadi para pengguna perlu mengisi nama mereka dan umur mereka iaitu yang mana produk ini memfokuskan ataupun sasaran utama mereka ataupun sasaran utama produk ini lebih kepada murid-murid tahap 2 yang terdiri daripada tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Jadi di sini kita boleh lihat kolom nama dan kolom umur yang para pengguna perlu isi ataupun tik. Dan terdapat 8 soalan iaitu terdiri daripada 2 soalan nama dan umur dan lagi 6 soalan iaitu mengenai tahap pengetahuan dan tahap untuk menilai tahap pengetahuan dan kefahaman para pengguna mengenai peta iting lah. Antara soalannya adalah bagaimanakah perasaan anda jika guru meminta anda untuk membuat salah satu peta iting mengenai satu topik. Di sini kita dapat menilai jika para pengguna menekan
skala 1, iaitu sangat tertekan apabila guru meminta mereka untuk membuat salah satu peta iting mengenai salah satu subtopik. Kita dapat lihat yang mana mereka kurang gemar untuk membuat peta iting ataupun kurang faham dan kurang minat. Jadi dengan adanya produk ini akan dapat menarik minat mereka ataupun akan beri pencerahan kepada mereka mengenai peta iting, yang mana peta iting ini adalah salah satu kemahiran belajar yang sangat bermakna, yang sangat memberi kesan kepada para pengguna jika mereka dapat menguasainya dengan baiklah. Jadi di sini kita nak memberi penilaian awal kepada mereka. Dan di bawah sekali kita dapat lihat iaitu soalan, jom sertai pengembaraan sambil belajar bersama saya. Sila tekan link untuk ke langkah seterusnya. Di sini kita kena jawab ya ataupun apa-apalah yang murid tu nak letak. Contohnya, jom sertai pengembaraan sambil belajar bersama saya. Okey, jom. Wah, seronoknya. Contoh soalan yang kita boleh gunakan. Jadi kemudian selepas menjawab, anda bolehlah menekan button submit. Okey, di sini saya perlu menjawab survey di atas. Okay, setelah menjawab survey ni, maka saya perlu menekan button submit. Setelah siap menjawab survey ini, anda perlu menekan button submit bagi menghantar jawapan anda. Pada paparan seterusnya, anda boleh lihat satu link Google Drive yang tersedia dan anda perlu menekan link tersebut untuk ke langkah seterusnya. Anda boleh lihat arahan yang tertulis pada paparan Google Drive ini, iaitu sila download file PowerPoint sebelum digunakan. Untuk itu, anda perlu menekan file PowerPoint, di bawah dan menekan button download di sebelah kanan atas. Ni di sebelah kanan atas yang telah saya bulatkan. Selepas anda berjaya untuk download file tersebut, anda dapat lihat PowerPoint yang telah dibina bagi menjayakan projek digital inovasi ini. Okey, di sini apabila anda sudah download, anda dapat lihat slide PowerPoint yang saya telah bina yang masih berada bersama saya untuk kita meneruskan ekspedisi kreatif ini dalam produk Learn Genius Hub. Okey, iaitu yang pertama, anda perlu menekan slideshow di atas di sebelah bahagian kiri yang mana saya telah bulatkan ini. Okey, di bahagian slideshow ni anda perlu menekan slideshow dan tekan from current slide untuk kita memulakan produk digital Learn Genius Hub inilah. Okey, ini paparan yang anda akan lihat selepas anda menekan button slideshow from current slide. Okey, iaitu yang pertama pada paparan ini ada tulisan iaitu mari belajar peta iting. Okey, di sini terdapat dua button iaitu tidak berminat ataupun wah seronoknya. Okey, untuk dua button ini anda boleh menekan mengikut pilihan anda sendirilah. Jika anda menekan tidak berminat, maksudnya anda tidak ingin mengikuti ekspedisi kita pada hari inilah. Jika anda tekan button tidak berminat. Okey, contoh di sini saya tunjuk. Okey, bila anda tekan button tidak berminat, akan keluar dua button ini, iaitu keluar ataupun kembali. Jika anda menekan button kembali, maksudnya dia akan back kepada slide sebelum ini, dan jika anda tekan button keluar, kita tengok apa paparan yang anda akan dapat, iaitu terima kasih kerana datang bertandang walau sekejap. Dan akan keluar paparan hitam, maksudnya anda tak mahu join ekspedisi kreatif inilah. Okey,
sebaliknya, jika anda menekan button wah seronoknya, anda akan memulakan ekspresi kreatif ini bersama saya, iaitu Cikgu Ain. Okey. Apabila anda menekan button wah seronoknya, ini paparan yang akan anda lihat, iaitu apa itu peta iting. Maksudnya kita akan meneruskanlah journey kita untuk kita mengenali apa itu peta iting. Okey, so di bawah ini kita dapat lihat di bawah ini, iaitu ada button next untuk anda ke slide seterusnya. Okey, ini adalah paparan yang berikut. Di sini tadi terdapat soalan yang menanyakan, iaitu apa itu peta iting. So di sini akan menerangkan sedikitlah mengenai peta iting. Peta iting itu ialah peta pemikiran yang boleh diaplikasikan dalam aktiviti pembelajaran dan pemberdasaraan PDPC yang disesuaikan mengikut tajuk atau unit pembelajaran berdasarkan subtopik yang berkaitan. Selain itu, peta iting juga boleh diolah dan dikembangkan isi utamanya dan menjadi pecahan kepada isi penting yang lainnya. Penggunaan pelbagai bentuk peta pemikiran iting mampu melahirkan murid yang berfikiran kreatif, kritis dan inovatif di sekolah. So di sini dah telah menerangkanlah sedikit mengenai peta iting. Apa itu peta iting? Sebab kita nak memulakan perjalanan kita ataupun ingin melihat produk ini, kita mesti kenal dulu produk ini mengenai apa. So di sinilah ada pengenalan yang lebih terperinci mengenai produk ini, iaitu kita boleh lihat produk ini menekankan mengenai kemahiran belajar, iaitu kemahiran membuat nota peta iting. So di sini anda perlu menekan button faham, iaitu anda dah tahu apa itu peta iting. So apabila anda menekan button faham, anda akan bergerak kepada paparan seterusnya. Next slide. Okey, di sini tahukah anda peta iting mempunyai beberapa jenis? Tahu tak? Ada beberapa jenis. So di sini nak memberi pendedahan lagi mengenai peta iting. So anda perlu menekan button next. Okay, so di sini anda akan dapat kenalilah beberapa jenis peta iting yang terdiri daripada circle map, bubble map, double bubble map, tree map, bridge map, multi flow map, and brace map. So kat sini ada 8 jenis peta iting yang boleh dipelajari. So kita perlu menekan button next pada sebelah kiri atas. Okay, so di sini ada lagi animasi dan penggunaan warna yang menarik. Jadi di sini dia tulis kat sini, kawan-kawan, jom sama-sama kita cuba buat peta iting. Animasi dan gambar yang digunakan ni adalah salah satu cara untuk menarik minat para pengguna. Yang menjadi sasaran utama kita di sini adalah murid tahap 2 yang terdiri daripada tahun 4, 5, 6. Ini penggunaan animasi dan warna yang menarik ini dapat menarik minat mereka. Jadi di sini anda perlu menekan button next pada kanan bawah. Okey, di sini keluar paparan, sila pilih subjek kesukaan anda, iaitu di sini untuk produk Lenjer Nisab ini kita telah memfokuskan 2 subjek, iaitu Bahasa Melayu dan Sejarah. Okay, contoh di sini saya nak menekan subjek Bahasa Melayu. Kita nak tengok subjek kesukaan kita adalah Bahasa Melayu. Okay, jadi di sini anda akan dapat lihat lagi animasi dan penggunaan warna yang menarik, yang dapat menarik minat para pelajar. Okay, hai, saya Candy, minat kita sama. Saya juga menyukai Bahasa Melayu. So di sini kita ada pendedahan kendiri lah. Kalau dalam kaunseling kan, maksudnya macam budak tu suka Bahasa Melayu dan animasi ni dia akan bersama dengan kartun ataupun animasi yang sukakan Bahasa Melayu. Okay, jadi di sini anda perlu menekan button next untuk ke slide seterusnya. Okay, so sila pilih peta minda yang ingin dipelajari. Daripada 8 jenis peta minda tadi, kita hanya menyediakan 2 jenis peta minda yang anda boleh pelajarilah dalam produk Lenjer Nisab ini. Okay, contohnya saya nak belajar mengenai peta buih. Okay, di sini terdapat arahan di atas ni kan, sila baca petikan di bawah. Dan berdasarkan paparan ni, kita dapat lihat ada satu petikan mengenai amalan baca dalam diri pelajar harus ditekankan oleh semua pihak. Jadi di sini kita dapat menilai bahawa peta minda yang kita nak buat ni mengenai apa. Macam tu. So kita dah dapat lihat dah tajuk utama dia, iaitu amalan baca dalam diri pelajar harus ditekankan oleh
semua pihak. So mestilah kat sini kita kena buat satu pertemuan mengenai amalan membaca. So anda perlu menekan next untuk ke next slide. Paparan skrin anda boleh lihat aktiviti pertama yang telah tersedia, iaitu aktiviti drag and drop. Okey, di sini terdapat arahan iaitu sila tekan link word wall untuk aktiviti drag and drop. Jadi sekarang ni kita nak bergerak kepada aktiviti kita yang pertama lah. Okay, jadi tekan link di bawah. So sekarang kita bergerak kepada game word wall yang mana kita kena drag and drop benda tu. So di sini tulis label diagram peta buih bahasa Melayu. Drag and drop the pins to their correct place on the image. So kita kena tekan buttons. Di sini ada juga lagu background ataupun permulaan contohnya. Okay, so kita kena tarik poin-poin penting di tepi ni untuk letakkan dia di mana tempat dia berada mengikut petikan yang kita boleh baca di sinilah. Okay, anda boleh menekan button back yang telah saya sediakan untuk kita baca balik petikan ini mengenai apa. Okay, kita dah tahu amalan baca, apa poin-poin penting dia, apa isi-isi penting dia. Okay, so bila kita dah baca, kita bergerak di aktiviti kita, iaitu kita perlu menarik poin penting ni untuk bergerak kepada isi dia. Okay, kebaikan amalan baca, pemikiran menjadi lebih matang, isi dia dalam penulisan. So apabila anda menyiapkan, bila anda sudah menyiapkan, telah tarik dia punya pin ni bergerak kepada tempat yang telah tersedia ni, maksudnya anda drag and drop benda tu. So di sini anda boleh bergerak kepada slide kita, mana di sini kan aktiviti buat wall tadi. Anda perlu menekan next apabila anda dah siap, maksudnya tak perlu semak jawapan, tak perlu menekan button submit answer, tapi anda terus bergerak kepada slide yang saya bina ni, dan anda perlu menekan next. Okay, wow, tahniah, anda sudah berjaya menyiapkan satu jenis pertemuan. Ayo ikut saya semak jawapan anda. So menarik kan penggunaan kata di sini, maksudnya penggunaan kata dia tak terlalu tinggi untuk kanak-kanak yang berusia tahun 4, 5, 6. Okay, so anda pun tekan next. Okay, so di sinilah sebenarnya skema jawapan yang telah saya sediakan. Okay, iaitu okay, ni kita boleh lihat kemahiran kebaikan amalan baca, pemikiran menjadi matang. So di sini terdapat sedikit penerangan ke atas ni, iaitu tajuk berada di tengah bulatan, manakala isi penting berada di sekitar bagi mengidentifikasi sifat-sifat tertentu dengan garisan tertentu. Okay, macam mana jawapan awak semua? Betul ke? Okay. Jadi kat situ kita boleh compare jawapan yang kita jawab dengan slide ni. Kita dapat compare. Okay, so kita boleh compare lah jawapan kita betul ke tak. Sebab dia kedudukan jawapan dalam bulatan mana tak kisah pun, asalkan kita tengok isi penting ataupun poin penting kat tengah tu adalah betul. Tajuk utama dia, kebaikan amalan baca duduk kat tengah. Okay, kebaikan amalan baca dalam skema pun duduk kat tengah. So automatik jawapan tu adalah betul dan tepat. So bila anda dah berjaya menjawab, dah berjaya sampai ke tahap ini, so anda perlu menekan next untuk ke slide seterusnya. Okay, jangan risau, kita kan tengah proses belajar, salah sikit itu perkara biasa. Maksudnya kat sini bila murid-murid baca walaupun dia telah buat kesilapan, maksudnya dia tak adalah rasa sedih, rasa kecewa. Macam animasi ni memberi semangat kepada dia untuk terus mencuba dan terus berusaha. So anda perlu menekan button next untuk ke next slide. Okay, so kat sini animasi ni dalam slide ni ada juga animasi dan watak yang berbeza ya, yang memang sangat menarik untuk kanak-kanak.
Terima kasih kerana sudi belajar bersama saya. Anda dapat sesuatu? Okay, so katanya tanya pula murid tu, adakah anda dapat sesuatu daripada ekspedisi ni? So dia pun kanak-kanak murid-murid tersebut pun akan menekan button dapat. So sila tekan link di bawah untuk ke langkah seterusnya. Okay, di sini kita boleh lihat dalam slide ni ditulis kat atas ni adalah pengukuhan. So kat sini murid-murid akan masuk dalam sesi pengukuhan lah pula. Okay, so di sini ada tersedia link Canva. So kita nak bergerak kepada platform seterusnya lah, daripada Google Form kepada PowerPoint dan PowerPoint kepada Canva. Dan daripada Canva akan bergerak kepada Google Form kembali. So kat sini kita dapat lihat sepanjang perjalanan ni, kita dapat lihat yang mana terdapat arahan yang boleh murid-murid faham, dan arahannya adalah ringkas dan mudah. Contohnya seperti sila baca petikan di bawah, dan kat sini kita boleh lihat ada bahasa Melayu. Maksudnya kita dalam sesi bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu boleh pilih petebul ke petepokok. Bila kita pilih petebul, kat sini pun dah ada label. Okay, kita dah masuk dalam ruang petebul. So di sini terdapat arahan yang mudah, animasi ataupun watak yang menarik, penggunaan warna background yang pelbagai, corak yang pelbagai yang dapat menarik minat murid-murid untuk belajar lah. Dan arahan penggunaan kata, pembendaraan kata pun yang hanya rendah sesuai dengan tahap umur murid. Contohnya di sini. So memang sangat menarik lah untuk kegunaan warga sekolah, terutamanya kita fokuskan dekat murid dah. Okay, di sini terdapat dua pilihan subjek, bahasa Melayu dan sejarah. Adik boleh pilih sama ada nak belajar cara buat peta buih ataupun peta pokok, ataupun kedua-duanya. Cuma siapkan satu-satulah dia punya pembelajaran tu. Dan contoh pula adalah bagi subjek sejarah juga menyediakan dua jenis juga. Antaranya di sini adalah contoh laman bagi subjek sejarah, paparan bagi subjek sejarah. Contohnya terdapat peta buih dan peta pokok. Sini boleh pilih dua subjek, dan dalam dua subjek tu terdapat dua jenis peta iting yang boleh dipelajari oleh murid-murid. So maksudnya ia tak terhad kepada satu jenis saja. Maksudnya murid boleh membuat pilihan masing-masing. Okay, anda perlu menekan link Canva di bawah. So di sini pun ada arahan, dan sila tekan link di bawah untuk ke langkah seterusnya. So apabila anda tekan link Canva, anda akan bergerak kepada paparan berikut. So ni, you are invited to edit a presentation created by saya lah. So anda boleh edit Canva yang telah tersedia. So tekan edit presentation, lepas tu continue with Google. Maksudnya anda kena sign up menggunakan Google, menggunakan Gmail anda sendiri. Okay, so lepas anda dah sign up, so inilah paparan yang anda akan dapat lihat. Di atas ini terdapat arahan yang ringkas dan pendek sahaja, iaitu sila buat peta minda berdasarkan karangan ini. Sebenarnya lepas kita belajar peta minda, di sini terdapat pengukuhan yang mana kat sini tak ada lagi drag and drop, tak ada lagi kata-kata ataupun isi-isi penting yang telah di point out, telah dikeluarkan, telah di highlight. Tak ada lagi benda tu. Tetapi murid-murid perlu membaca sendiri petikan ini dan mengeluarkan isi-isi penting dengan sendirinya. Contohnya, add a little bit of body text. Maksudnya anda kena type lah kat sini apa jawapan dia, dan kat sini add a subheading, apa tajuk utama dia. Macam tadi dah ada kan poin-poin penting kat sebelah kiri. Anda hanya perlu drag and drop. Tapi bila masuk sesi pengukuhan, murid-murid perlu menulis sendiri isi-isi penting tersebut. So apabila murid-murid telah membaca petikan ni dan murid-murid telah menulis, so siaplah untuk pengukuhan ni. Namun sebelum itu, anda perlu duplicate page untuk sesi soal jawab ni lah. So perlu menekan button duplicate page pada sebelah kanan atas slide dalam Canva ini. Okay, tekan duplicate page dan nama murid. So murid perlu edit lah nama murid dia. Contohnya Tasha. So ni Tasha punya slide.
So dia pun baca daripada atas ni dan dia pun tulis. Contoh kalau nak duplicate dia punya slide atas ni untuk senang pembacaan dan drag ke bawah pun boleh. So lagi senang bila baca tulis je terus macam tu. So apabila murid-murid telah siap buat pengukuhan ni, murid-murid akan scroll ke bawah dan lihat di sini. Thank you Mbak Anisha. Sudah jawab exit survey ini sebelum kita berpisah. So murid-murid perlu menekan link di bawah untuk bergerak ke Google untuk bergerak ke langkah seterusnya lah. So di sini kita dapat lihat pada paparan ini terdapat satu Google Form pula yang perlu dijawab juga oleh para pengguna. Maksudnya sebelum dan selepas para pengguna perlu menjawab dua Google Form yang berbeza, dua jenis yang berbeza. Okay, contoh di sini dia tulis tahniah, terima kasih diucapkan kerana sudi bersama saya sehingga ke tahap ini. Sedia pula rasanya nak berpisah dengan awak semua dan kali jemput lagi menjenguk saya. So itu saya nak minta awak semua jawab beberapa soalan di bawah untuk saya menilai keberkesanan projek inovasi saya. Terima kasih lagi sekali saya ucapkan kepada para tetamu. Maksudnya kat sini penggunaan ayat, penggunaan emosi semua ni bersesuaian dengan murid. Maksudnya murid sukalah kan bila kita cerita emosi kita, dia pun boleh meluah emosi dia kan. Maksudnya macam tu, dan benda ni macam menarik untuk para pelajar. Okay, so di sini murid-murid perlu untuk mengisi nama dan umur mereka. Dan kat sini ada soalan lah yang terdiri daripada adakah contohnya adakah anda akan lebih kerap menggunakan peta iting selepas ini. Maksudnya selepas dia belajar peta iting menggunakan produk inovasi digital LearnGenius Hub yang telah saya bina tadi, apa dapatan dia, apa perasaan dia selepas dia belajar. So kita dapat lihat banyak platform yang saya gunakan dalam penghasilan produk LearnGenius Hub ini. Iaitu yang pertama Google Form, yang mana kita akan ambil survey macam mana tahap penguasaan dan kefahaman sedia ada murid-murid mengenai peta iting sebelum mempelajari peta iting dengan mengikuti ekspedisi kreatif LearnGenius Hub inilah. So iaitu Google Form yang pertama, dan lepas Google Form kita akan bergerak kepada Google Drive yang mana perlu download PowerPoint tersebut sebelum digunakan. Dan apabila bergerak kepada Google Drive, seterusnya kita akan bergerak kepada PowerPoint itu sendiri. Selepas download, anda boleh gunakan di dalam laptop sahaja. Dan lepas dekat PowerPoint, anda akan bergerak kepada Canva yang mana kat situ akan berlaku sesi pengukuhan lah. Maksudnya murid-murid dah buat aktiviti yang kita sediakan, dan di situ terdapat pengukuhan yang disediakan di dalam Canva. Lepas dekat Canva, kita akan bergerak kepada Google Form balik yang mana kita akan membuat soal sidik ataupun survey yang mana adakah produk LearnGenius Hub yang kita telah bina ni okey untuk murid, memberi penambahbaikan dari segi pengetahuan dan kefahaman mereka mengenai peta iting ataupun tidak, memberi perubahan yang positif lah orang kata. So kat situ kita dapat menilai daripada 5 platform ini terhasilnya satu produk LearnGenius Hub yang merupakan satu ekspedisi kreatif murid-murid yang mana murid boleh mengikuti ekspedisi ini untuk bermain sambil belajar. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Fungsi LearnGenius Hub adalah dapat memudahkan kerja buat guru bagi mempelajari kemahiran belajar secara digital dan proses belajar yang tidak melibatkan guru. Secara jelas, kita dapat lihat bahawa proses belajar dapat berlaku di mana-mana sahaja tanpa melibatkan tenaga pengajar. Perkara ini selaras dengan pendidikan boleh diakses di mana-mana yang merupakan konsep yang telah dipromosikan menurut Akhbar Utusan Malaysia pada Disember yang lalu. Selain itu, pendidikan secara maya juga dapat menjadikan proses PDP lebih interaktif dan mudah. Seterusnya, tujuan LearnGenius Hub ini merupakan salah satu inisiatif lain yang dibina bagi membantu murid menguasai kemahiran belajar dengan kaedah bermain. Menurut Farabel, bermain adalah suatu keadaan semula jadi yang membantu kanak-kanak belajar dan berkembang. Permainan memberi peluang kanak-kanak meneroka dan mencuba sesuatu aktiviti. Dalam proses mencuba, mereka menemui pengetahuan yang baru. Aktiviti bermain membenarkan mereka memenuhi keperluan perasaan ingin tahu di samping meningkatkan pengalaman dan kemahiran mereka.
Selain itu, projek ini dapat meningkatkan kefahaman murid mengenai salah satu gaya pembelajaran, khususnya menekankan gaya pembelajaran visual kepada murid-murid. Penggunaan peta minda merupakan satu kaedah pembelajaran yang berkesan dalam PDP yang dapat digunakan oleh murid maupun guru sekalipun. Menurut kajian, penggunaan peta minda yang terbukti berkesan dalam proses PDP apabila ia dapat membantu murid-murid memperoleh keputusan yang cemerlang dalam pencapaian akademik. Oleh itu, penting untuk kita mengambil langkah awal untuk memperkenalkan kemahiran membuat nota dengan betul bagi meningkatkan lagi penggunaan peta iting dalam kalangan warga sekolah agar kelebihan dan manfaatnya dapat dinikmati bersama. Dengan adanya produk Learn Genius Hub ini dapat memberi kesedaran kepada pelbagai lapisan masyarakat mengenai kepentingannya. Penciptaan projek digital ini juga dapat membantu murid yang lemah terutamanya dalam penguasaan 4M, iaitu membaca, mengira, menakul dan menulis. Hal ini kerana bagi menguasai kemahiran membuat nota terdapat pelbagai kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid, iaitu antaranya kemahiran membaca, menganalisis, berfikir secara kritis dan kreatif serta kemahiran menulis. Dengan penguasaan semua kemahiran ini dapat membantu murid menghasilkan satu peta minda yang baik dan berkesan untuk digunakan semasa mengulang kaji pelajaran. Kemahiran belajar ini juga mampu meningkatkan daya belajar dan daya intelek seseorang individu. Dengan adanya kemahiran belajar, seorang pelajar mampu belajar dengan cara yang betul dan mengaplikasikan serta proses pembelajaran akan berterusan dalam diri pelajar tersebut. Selain itu, dengan mengetahui kemahiran belajar yang tepat juga dapat membantu pelajar untuk memudahkan mereka dalam mendalami ilmu pengetahuan ketika proses pembelajaran berlaku. Cara ini akan membantu mereka mempunyai cara belajar yang lebih berkesan dan seterusnya dapat meningkatkan daya pemikiran pelajar. Terdapat beberapa sumber yang menjadi inspirasi kepada penghasilan projek Digital Learn Genius Hub ini, iaitu terdiri daripada keratan akhbar, pembacaan jurnal dan kajian serta temu bual. Dalam pembacaan akhbar ini, saya dapat merumuskan bahawa banyak isu yang melanda di negara kita, seperti isu banjir yang mana telah memusnahkan banyak buku teks, bahan rujukan dan nota-nota berkaitan dengan pembelajaran murid telah musnah. Apabila telah musnah, mereka rasa hilang semangat, rasa malas belajar kerana nota-nota yang telah digunakan ataupun bahan rujukan yang digunakan dalam proses pembelajaran itu telah tiada, maka tiada bahan rujukan lain yang mereka dapat gunakan. Selain itu, isu yang kedua apabila murid rasa malas belajar dan tidak fokus selepas negara kita mengalami pandemik COVID-19. Selain itu, negara kita juga mengalami isu keciciran murid apabila murid tidak dapat menguasai kemahiran 4M, iaitu menulis, membaca, menganalisis, mengira dan menakul. Apabila murid tidak dapat menguasai kemahiran 4M dengan baik, maka mereka rasa minat untuk belajar itu semakin pudar, rasa hilang semangat untuk belajar kerana mereka tidak dapat menguasai kemahiran 4M dengan baiklah. Namun perkara ini dapat diselesaikan apabila guru menggunakan ataupun mengaplikasikan kaedah serta teknik yang tepat dengan keadaan semasa. Contohnya seperti selepas pandemik COVID-19 melanda negara kita, murid berada dalam fasa malas belajar dan hilang momentum untuk meneruskan proses PDP. Mereka hilang semangat dan sukar untuk menumpukan sepenuhnya perhatian dalam proses pembelajaran tersebut. Oleh itu, guru perlulah bijak untuk mencari inisiatif lain bagi menarik minat murid-murid. Salah satu langkah yang berkesan menurut akhbar berita harian iaitu guru perlu kenal gaya pembelajaran muridnya dalam merancang pengajaran dan pembelajaran yang dapat memenuhi keperluan pelajar sekaligus dapat mengelak perasaan malas dalam kalangan muridnya. Gaya pembelajaran merujuk kepada bagaimana seseorang itu dapat memproses dan mengamati sesuatu maklumat yang diperoleh dalam pelbagai cara mengikut kekuatan persepsi dan sensorinya. Terdapat bermacam-macam instrumen yang dapat digunakan oleh guru untuk mengenali gaya pembelajaran murid tersebut. Apabila memahami gaya pembelajaran seseorang murid itu, guru dapat menjalankan aktiviti pembelajaran yang bersesuaian dengan minat, kecenderungan serta kebolehan muridnya
serta kebolehan muridnya. Ini secara tidak langsung mengelak perasaan malas dan tidak fokus murid semasa menjalani aktiviti pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, guru juga boleh mempelbagaikan aktiviti pembelajaran di dalam kelas yang bersesuaian dengan gaya pembelajaran murid seperti aktiviti berbentuk projek, sumbang saran, lakonan, nyanyian, didik hibur, main peranan, pembelajaran berbalik dan kajian kes yang memberi ruang dan peluang untuk murid terbabit aktif dalam pembelajaran. Dengan itu, perkara ini dapat memastikan bahawa setiap murid memberi fokus kepada pembelajaran di dalam kelas. Pedagogi pembelajaran bermakna ataupun dikenali sebagai New Deep Learning Pedagogi sangat penting dalam memastikan bahawa setiap murid itu menyedari akan kepentingan untuk pembelajarannya. Pada April tahun lepas, seorang murid pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Agama SMA Mahat Tafiz Al-Abidin Kedah giat berkongsi cara beliau mengulang kaji menggunakan peta minda. Cara dan kaedah ini menjadi ikutan ramai dan dijadikan sebagai rujukan. Menurut beliau, mencatat dan menghasilkan nota yang bukan sahaja cantik dan menarik tetapi juga ringkas, lebih memudahkan pemahaman serta dapat mengukuhkan ingatan. Rutin harian yang dikongsi olehnya lepas pulang dari sekolah sekitar jam 2 hingga 3 petang, memang masa itu dihabiskan dengan membaca dan menghasilkan nota-nota yang kreatif. Dengan kaedah ini, secara tidak langsung dapat membantu adik-adik cilik yang mengalami masalah dalam penguasaan 3M, terutamanya membaca dan menulis. Penggunaan peta minda ini tidak mempunyai had umur dan boleh digunakan dalam semua tahap. Kemahiran 3M ini sangat penting kerana ia akan menentukan tahap pembelajaran murid hingga ke peringkat seterusnya. Pembelajaran murid yang gagal menguasai kemahiran ini dikhawatiri akan terjejas selain akan meninggalkan kesan psikologi ke atas diri mereka, antaranya tiada keyakinan diri. Menurut pengarah Pusat Kaunseling Universiti Teknologi Malaysia UTM, Dr. Zulfikar Ahmad, menurut beliau, apabila kita menulis nota, panca indera yang akan memainkan peranan tersebut. Justru apabila kita menulis nota dan membaca, maksudnya kita menulis dengan mata serta ingatan. Seterusnya, dalam pembacaan jurnal, sedapati pelajar biasanya menghadapi masalah untuk mengingat fakta sains dan ini telah menyebabkan minat belajar pelajar itu sendiri semakin merosot, terutamanya untuk pelajar yang berprestasi rendah dalam bidang akademik. Selain daripada itu, sikap guru yang biasanya menggunakan catatan nota baris demi baris, muka surat demi muka surat ataupun dipanggil sebagai catatan dalam bentuk linear pada akhir pengajaran sebagai pengukuhan pengajaran didapati cenderung menjadikan pelajar itu sendiri berasa bosan dan melupakan isi pengajaran yang dibelajar pada hari tersebut. Catatan bentuk linear ini hanya menggunakan satu warna sahaja, biasanya menggunakan warna hitam, menyebabkan pelajar itu sendiri berasa bosan dengan nota yang panjang lebar dan pelajar hanya mempelajari sebahagian kecil daripada fakta yang mereka belajar. Selain daripada itu, pelajar juga tidak berminat untuk mengulang kaji pelajaran dengan catatan nota bentuk linear yang mereka buat. Peta minda adalah satu alat yang berfungsi sebagai pemikiran visual yang dapat membantu pelajar mengorganisasi maklumat dengan bentuk berstruktur, memahami, mensintesis, ingat kembali dan juga menghasilkan idea-idea baru dengan mudah. Dalam perkataan lain, mengingat informasi maklumat melalui peta minda boleh membantu otak kita bekerja dengan lebih cepat, mengikut Blattus pada tahun 2011. Penggunaan peta minda dapat menyeimbangkan kedua-dua belah hemisfera otak dan tidak mementingkan mana-mana satu hemisfera otak sahaja. Menurut Tony Buzan pada tahun 2009, semua kanak-kanak suka benda berwarna-warni dan suka melukis. Peta minda merupakan satu aktiviti yang seronok untuk kanak-kanak dan apabila kanak-kanak gemar melukis peta minda, otak mereka juga akan berasa suka terhadap peta minda juga. Hasil segera yang didapati adalah daya ingatan kanak-kanak semakin bertambah baik.
Keberkesanan peta minda dapat dipertingkatkan dan diperkaya dengan warna, gambar, kod dan dimensi untuk menambah elemen-elemen kreativiti sendiri. Penggunaan dan penambahan elemen-elemen individu dalam peta minda dapat membantu memperkembangkan kreativiti memori dan khususnya peringatan maklumat seseorang. Perkara ini telah dilakukan oleh pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Agama SMA Mahat Tafiz Abidin Kedah yang saya ceritakan sebentar tadi pada slide yang sebelum ini. Perkara ini telah menunjukkan hasil yang baik serta memberi kesan yang positif lah kepada beliau sendiri dan para pengikutnya di akaun TikTok yang mana telah mendapat 20k ke 30k like dalam satu video. Bukan itu sahaja, berdasarkan pembacaan saya dalam jurnal ini juga ada mengemukakan bagaimana guru dapat membantu murid yang mengalami masalah dalam pembelajaran, yang mana ia memerlukan guru untuk mengikuti 3 langkah utama. Antaranya yang pertama adalah dengan mengenal pasti gaya pembelajaran murid sama ada kinestetik, visual ataupun auditori. Seterusnya, guru perlulah merancang PDP dengan menyediakan aktiviti dan bahan bantu mengajar berasaskan gaya pembelajaran yang telah dikenal pasti. Langkah terakhir, guru perlu mengelola sesi PDP dengan mengambil kira rangsangan daripada alam sekitar berdasarkan faktor alam sekitar, emosi, sosiologi, fizikal dan psikologi. Selain daripada itu, saya juga telah menemu bual guru daripada SK Tanjung Mas mengenai kemahiran membuat nota sama ada kemahiran tersebut digunakan oleh warga sekolah ataupun tidak. Guru tersebut berpendapat bahawa tahap penguasaan murid dalam pembelajaran agak rendah, lebih-lebih lagi bagi pelajar yang berada di kelas bawah. Hal ini kerana mereka lebih banyak bermain dan tidak fokus sewaktu pembelajaran. Namun, ada juga pelajar yang rajin belajar tetapi masih sukar untuk mendapatkan keputusan yang terbaik oleh sebab kemahiran belajar yang diaplikasikan tidak tepat dengan gaya pembelajaran individu. Selain itu, guru-guru juga selalu minta pelajar untuk menyalin nota tetapi mereka tidak diajar bagaimana untuk membuat nota. Kemahiran ini penting untuk menguasai suatu maklumat dan membantu murid-murid untuk mengulang kaji dengan cepat serta mengingat sesuatu maklumat. Mencatat nota bermakna pelajar mencatat maklumat ringkas dan penting sahaja dengan pelbagai cara seperti perkataan penting, singkatan, simbol, akronim, lakaran dan pelbagai bentuk seperti objektif, jadual, carta, aliran, gambar rajah, van dan peta minda. Pelbagai kepentingan yang boleh pelajar perolehi daripada kemahiran membuat nota, daripada kemahiran belajar iaitu yang terdiri daripada kemahiran membuat nota lah. Antaranya ialah pelajar akan dapat menggunakan selit akal untuk menyelesaikan masalah-masalah yang wujud. Pelajar akan dapat mengaitkan pengalaman yang sedia ada dengan pembelajaran yang baru, membangkitkan kesediaan pelajar terhadap isi pelajaran yang akan dipelajari dan melatih pelajar menggunakan persepsi yang dengan tepat untuk membina jalan pemikiran yang rasional. Selain itu, objektif kemahiran belajar adalah menyediakan pelajar berupaya belajar tanpa guru, membolehkan pelajar menggunakan pengetahuan sedia ada, rakan dan bahan lain sebagai sumber pembelajaran. Selain itu juga, yang membolehkan murid untuk membuat refleksi dan menilai tahap pembelajaran sendiri. Membolehkan pelajar mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran ke situasi lain sama ada dalam pelajaran lain ataupun dalam pergaulan sekalipun. Teknik-teknik dalam kemahiran belajar juga dapat meningkatkan pemahaman dan pencapaian pelajar. Antara teknik yang telah dikemukakan yang dikenali ramai adalah daripada Francis P. Robinson pada tahun 1961, Walter Park 1962 dan Peter Edward pada tahun 1973, iaitu yang telah memperkenalkan teknik kemahiran membuat nota yang terdiri daripada STUV. S sendiri daripada summarize, iaitu ringkasan nota penting. Oleh itu, di sini saya dapat simpulkan bahawa dengan kenyataan yang guru daripada SK Tanjung Mas berikan, yang mana walaupun murid yang bijak tetapi dengan penggunaan kemahiran belajar yang tidak sesuai dengan gaya pembelajaran juga tidak berhasil pembelajaran tersebut. Hal ini kerana disebabkan
kemahiran belajar yang tidak kenalah dengan gaya pembelajarannya. Dan perkara ini juga apabila berlaku masalah apabila murid-murid yang lemah dan berada dan tak penguasaan yang agak rendahlah berbanding pelajar lain, yang mana mereka lebih kerap bermain daripada fokus di dalam kelas. Oleh itu, dengan wujudnya produk saya, dengan penciptaan produk Learn Genius Hub ini dapat membantu kedua-dua jenis pelajar, yang mana pelajar yang lemah, yang lebih suka bermain, yang mana produk saya ini lebih memfokuskan, lebih menggunakan kaedah bermain sambil belajar, yang mana sesuai untuk murid yang mempunyai tahap penguasaan yang rendah, yang lebih suka bermain berbanding belajar. Oleh itu mereka boleh bermain sambil belajar lah, yang mana produk saya sendiri yang mengetengahkan konsep tersebut. Selain itu juga dapat membantu murid yang rajin belajar tetapi mendapat pencapaian yang tidak memberangsangkan apabila menggunakan kemahiran belajar yang tidak tepat dengan gaya pembelajaran individu tersebut. Oleh itu, saya dapat membantulah murid-murid yang rajin belajar yang mana gaya pembelajarannya terdiri daripada visual, yang mana lebih menggunakan dari mata, melalui penglihatan, melalui gambar rajah. Jadi produk ini dapat membantu murid-murid daripada dua golongan tersebut. Saya telah menilai hasil projek ini dengan menggunakan 3 kaedah penilaian bagi melihat sejauh mana keberkesanan produk ini apabila ia dipasarkan. Antara kaedah yang saya gunakan adalah yang pertama, pengumpulan data, soal selidik dan uji kaji penggunaan. Soal selidik yang dibina ini telah diedarkan kepada pengguna. Mereka perlu menjawab beberapa soalan sebelum menggunakan produk Learn Genius Hub ini. Soal selidik ini bagi menilai tahap kefahaman dan penguasaan sedia ada pengguna terhadap peta iting. Setelah mencuba produk ini, para pengguna diberi satu lagi soal selidik di akhir sesi untuk melihat perkara yang telah dipelajari sama ada terdapat penambahan ilmu pengetahuan ataupun tidak. Secara tidak langsung, dengan survey yang mereka telah jawab ini dapat membantu saya untuk menilai sejauh mana keberkesanan produk ini kepada masyarakat. Oleh itu, saya dapat melakukan penambahbaikan hasil daripada refleksi para pengguna untuk menghasilkan produk yang lebih efisien dan sesuai dengan keadaan dan cabaran semasa. Hasil daripada soal selidik yang telah diedarkan, saya berjaya mengumpul data para pengguna yang sudi menguji produk sebelum dipasarkan. Pengumpulan data ini membantu saya untuk membuat analisis pada masa hadapan untuk tujuan penambahbaikan. Saya juga telah menjalankan uji kaji penggunaan kepada murid tahap 2 iaitu yang terdiri daripada tahun 4 dan tahun 5. Berdasarkan pandangan saya, murid-murid ini dapat menggunakan produk Learn Genius Hub dengan baik oleh kerana mereka sudah selit IT berbanding kita di usia mereka. Mereka dapat mengikut arahan yang diberikan dan dapat memahami segala perkara dengan baik oleh kerana penggunaan pembendaharaan kata yang tidak terlalu tinggi sesuai dengan peringkat umur mereka. Namun, masa yang mereka gunakan untuk meneroka produk Learn Genius Hub adalah lebih lama. Penggunaan produk secara digital ini tidak menjadi penghalang kepada mereka untuk meneroka ilmu baru, malah lebih semangat kerana terdapat animasi dan warna yang pelbagai yang menarik minat mereka.
terdapat beberapa penambahbaikan yang saya boleh laksanakan hasil daripada refleksi para pengguna. Antaranya, penggunaan peranti yang lebih fleksibel dan mesra pengguna. Hal ini kerana produk Lens Genius Hub yang saya telah hasilkan ini hanya dapat digunakan menggunakan satu jenis peranti sahaja, iaitu laptop. Penggunaan peranti yang tidak pelbagai menjadi penghalang kepada para pengguna. Sekaligus, ia menyebabkan produk ini tidak mudah diakses jika tidak mempunyai peranti yang sesuai. Oleh itu, saya perlu mengubah suai produk untuk memudahkan para pengguna mengakses walau di mana sahaja mereka berada. Seterusnya, saya juga mesti mencipta satu website untuk sesi pengukuhan yang lebih berkesan. Untuk produk ini, sesi pengukuhan memerlukan pengguna untuk duplicate page sendiri pada link Canva yang telah disediakan dan dapat melihat hasil kerja buat pengguna lain. Perkara ini mendorong kepada aktiviti peniruan dan tidak jujur semasa sesi pengukuhan, sekaligus menyebabkan tahap penguasaan dan kefahaman pengguna tidak dapat dinilai dengan berkesan dan sekaligus tidak membawa apa-apa perubahan yang positif dalam diri mereka. Itu sahaja daripada saya dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi untuk menonton video ini sehingga ke akhir pembentangan. Harapan saya agar produk Lens Genius Hub ini dapat memberi 1001 kebaikan kepada para pengguna di luar sana dan membawa satu perubahan yang drastik kepada negara kita dalam melahirkan insan yang lebih cemerlang dalam pelbagai aspek mengikut kehendak FPK. Akhir sekali, saya juga berharap agar perjuangan saya dalam menghasilkan produk ini tidak berhenti di sini sahaja dan diberi peluang di masa hadapan untuk mencipta sesuatu yang lebih baik kepada negara kita. Kalau ada semua di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.